Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar tingkatan 5. Okey, jadi hari ini cikgu akan sambung pembelajaran kita dalam topik latex. Okey, dalam pembelajaran yang lepas kita dah belajar apa berlaku sekiranya latex kita tambahkan dengan asid, kan? Kita dah belajar dan kita dapati apabila latex ditambahkan dengan asid, dia akan menggumpal dengan cepat. Okey, sekarang kalau kita tengok latex yang ditoreh tu, latex tu ataupun getah susu getah yang ditoreh tu, kalau dibiarkan walaupun kita tak campurkan dia dengan asid, dia tetap akan menggumpal. Betul tak? Dia akan menggumpal juga, kan? Soalannya kenapa? Kenapa dia boleh menggumpal walaupun kita tak tambahkan dia dengan asid? Okey, so hari ni kita nak bincangkan perkara tersebut. Okey, yang pertama sekali, ni kita tengok soalannya. Jelaskan bagaimana penggumpalan latex apabila dibiarkan 1 hingga 2 hari. Maksudnya penggumpalan latex ini berlaku, soalan dia maksudnya dia berlaku tanpa dicampur dengan asid. Kalau latex tadi tanpa dicampur dengan asid, dia akan menggumpalkan. So macam mana dia boleh berlaku? Macam mana dia boleh berlaku? Sekarang kita bincangkan. Sekarang kita lihat sama-sama. Kita lihat sama-sama. Bakteria. Di udara kita ada bakteria, betul? So bakteria ini dari udara ni dia akan masuk ke dalam latex. Dia boleh masuk ke dalam latex. Apa-apa je dekat sekeliling kita ni ada banyak bakteria. Jadi, bagi orang yang menoreh getah mestilah kita akan maklum bahawa latex tadi akan dimasuki oleh bakteria tadi. So apa kaitan bakteria ini dengan penggumpalan latex? Sebenarnya, aktiviti apa yang berlaku di dalam latex? Bakteria tadi, bakteria dalam latex ni dia menghasilkan asid laktik. Secara naturalnya, bakteria dalam latex tadi dia menghasilkan asid laktik. Dan asid laktik ni macam yang kita tahu, asid dia mengandungi ion hidrogen. Dan dia akan menyebabkan penggumpalan latex. So dia menyebabkan penggumpalan latex. Maksudnya bakteria ni dia sama je macam dia seolah-olah sama macam kita tambahkan asid. Cuma bila kita tambahkan asid, tindak balas itu akan berlaku dengan lebih cepat. Tapi dalam bakteria, seperti yang saya dah terangkan tadi, bakteria tu sendiri menghasilkan asid laktik. Tapi tindak balasnya akan jadi lambat lah sebab nak tunggu bakteria masuk dalam latex. Kemudian bakteria akan hasilkan asid laktik, barulah penggumpalan berlaku. Berbanding yang sebelum ni kita terus masukkan asid. So, jadi kamu ingat dalam kepala kamu bahawa bakteria dia menghasilkan apa? Bakteria dia menghasilkan asid laktik. Dan asid laktik ini dia menghasilkan apa? Dia menghasilkan ion hidrogen, sama macam ion hidrogen yang ada dalam asid yang ditambahkan. Contohnya asid asetik tadi, macam yang kita belajar dalam pembelajaran sebelum ni, kan? Masukkan asid asetik ke dalam latex. So sama je. Maknanya asid laktik ni dia menghasilkan ion hidrogen, yang di mana kita tahu ion hidrogen ini charge dia ialah positif. So dia terus bila dah ada ion asid laktik ni, ada ion hidrogen, so tindak balasnya sama macam kita masukkan asid ke dalam getah tadi ataupun ke dalam latex tadi. So dia sama, tindak balasnya sama. Saya terangkan lagi sekali. Ion hidrogen tadi dia bercas positif. So ion hidrogen tadi dia akan meneutralkan cas-cas negatif pada permukaan membran protein. So zarah getah yang neutral akan
terbentuk. Okay, so zarah neutral tidak lagi, zarah-zarah neutral tidak lagi menolak antara satu sama lain dan dia akan berlanggar di antara satu sama lain dan menyebabkan membran pecah. So polimer getah terbebas dan bergumpal. Okey, so cikgu bayangkan, cikgu lukiskan sedikit. Okey, cikgu lukiskan sedikit. Okey, ni contoh. Contohnya ini ialah zarah bagi latex. Okey, zarah bagi latex ni secara semula jadinya dia ada banyak lah kan, tapi cikgu tunjuk satu je. Dekat membran luar ni ada cas negatif. Okey, yang ni kita tak masukkan di asid, tapi secara semula jadi tiba-tiba ada bakteria masuk. Ni bakteria Cikgu bagi gambar ni bakteria, konon-konon ni bakteria. Ni bakteria. Okey. So, bakteria yang masuk ke dalam, bakteria ni telah masuk. Ni cikgu labelkan dia sebagai bakteria. Okey. Okey, yang ini ialah zarah latex. Okey, zarah latex. Okey. Okey, so bakteria telah masuk ke dalam zarah latex. Okey, sekarang ni nak lagi nampak real, kita buatkan konon-konon latex ni ada dalam satu bekas. Dalam satu bekas. Okey, so dalam satu bekas. Alright. Kan, dia dalam satu bekas. Okey, so ada zarah latex, kemudian bakteria telah masuk ke dalam takungan getah ni. Okey, apa yang berlaku di sini? Okey, apa yang berlaku di sini ialah bakteria tadi dia telah menghasilkan apa? Bakteria dia telah menghasilkan asid laktik. So asid laktik tadi dia telah membawa cas positif. Dia telah membawa ion hidrogen, di mana ion hidrogen ini dia bercas positif. Okey. So, bukan satu je. Ada lagi dekat sini. Okey. So, ion hidrogen tadi dia membawa cas positif. Okey. Ion hidrogen tadi membawa cas positif. So, bila dia membawa cas positif, okey. Asalnya tadi ingat, asalnya antara satu sama lain. Okey. Zarah-zarah ini dia menolak antara satu sama lain kan? Dia menolak antara satu sama lain. Dia tak dekat kan? Okay, tapi bila telah dineutralkan, sebab adanya ion positif daripada bakteria tadi, dia telah dineutralkan. Apabila telah dineutralkan, akhirnya zarah-zarah ini akan berlanggar. Okay, zarah-zarah ini bila dah kat sini dah neutral, dia akan berlanggar. Okey, bila berlanggar apa jadi? Bila berlanggar seterusnya membran akan pecah. Okey, so membran akan pecah. Bila membran pecah apa jadi? Apa yang berlaku ialah polimer getah kat dalam ni akan terbebas keluar dan akhirnya berlakulah penggumpalan. Okey, so jelas macam mana latex ini dia menggumpal secara semula jadi tanpa kita tambahkan dia dengan asid. Sebab bakteria dia menghasilkan asid. Okey, so saya harap kamu jelas. Okay, saya teruskan lagi nak cepat ya. Okey, macam mana kita nak menghalang penggumpalan latex? Okey, sebab seperti yang kamu maklum, okey. Kan latex akan menggumpal sendiri dalam masa 1 hingga 2 hari, tapi contohnya ada kilang-kilang yang jauh. Dekat mana-mana dia nak latex ini dalam bentuk cecair. Atau memang latex memang dalam bentuk cecair kan. So dia nak dalam kadang-kadang cecair. Kalau kita contohnya penghantaran latex dia bukan hari ni toreh, hari ni terus hantar sampai kat kilang. Kan mula-mula dia menoreh dulu. Lepas tu penoreh getah ni akan pungut hasilnya, kemudian dia akan jual, lepas tu penjual pula akan bawa ke tempat yang pemborong ke, macam tu kan. So dia mengambil masa mungkin lebih daripada 2 hari barulah latex ini dihantar ke tempat ataupun ke kilang-kilang yang perlukan latex ni. Jadi untuk mengekalkan latex ini dalam bentuk
dalam keadaan cecair. Jadi kita kena buat satu cara, kita kena cari cara di mana macam mana kita nak menghalang penggumpalan lateks. Okay. So, ini ialah cara untuk menghalang penggumpalan lateks. Kalau nak mempercepatkan penggumpalan lateks, kita tambah dengan asid. Jadi kalau kita nak halang, okay, kita nak halang dengan cara menambahkan amonia. Okey, amonia ni ataupun apa-apa jenis alkali. Apa-apa jenis alkali kita boleh tambahkan untuk menghalang penggumpalan lateks. Okey, dalam gambar ni dia tak tunjukkan penuh, tapi cikgu akan ajarkan dekat bawah ni ada ruangan kosong. Cikgu akan lukiskan macam mana berlakunya penggumpalan lateks tu. Okey, sekarang kita lihat. Kita baca dahulu. Okey, larutan amonia mengandungi ion OH. Dan dia akan meneutralkan sebarang asid yang mungkin dihasilkan oleh bakteria. Okey, ion hidroksida OH daripada alkali meneutralkan ion hidrogen yang dihasilkan oleh asid yang disebabkan serangan bakteria ke atas protein. Jadi, membran protein akan kekal bercas negatif kerana tiada ion-ion hidrogen. Dan zarah getah akan menolak antara satu sama lain. Dan polimer getah tidak boleh bergabung dan menggumpal. Okey, cerita dia itu cerita dia. Itu cerita macam mana kamu nak tulis kat buku nanti. Okey, tapi sekarang cikgu nak fahamkan kamu macam mana benda ni berlaku. Macam mana proses ni berlaku. Okey, contohnya. Ini ada satu bika. Tak cantik bika cikgu lukis mula. Okey, di sini cikgu ada satu bika. Okey. Okey, ada bika. Cantik tak bika? Bika saya ingat lagi. Boleh lah Okey, so dalam sini cikgu ada lateks. Okey, lateks ni dalam bentuk cecair. Kamu tak nampak zarah dia tapi cikgu besarkan. Okey, ni zarah bagi lateks. Okey, zarah bagi lateks ni, ini dalamnya ada polimer getah. Okey, seperti yang kamu tahu, dekat luar ni, sekelilingnya, semua tempat sekelilingnya ni, semua ada cas negatif. Cikgu tak boleh nak lukis semua Cikgu lukis sikit-sikit je. Jadi, semua ada cas negatif. Okey, bila ada cas negatif, kita tahu bahawa lateks zarah getah ini dia tak nampaklah warna kuning. Okey, dia akan apa? Dia akan menolak antara satu sama lain. So dia menolak dia repel ataupun dia menolak. Tolak menolak ataupun kita kata dia sebagai repel, menolak antara satu sama lain. Okey, tetapi kamu dah tahu secara semula jadi, okey, di dalam getah ini, okey, akan ada apa yang masuk? Apa yang masuk? So, bakteria dia boleh masuk ke dalam getah. Okey, bakteria boleh masuk. Ni cikgu bayangkan bakteria tadi dia masuk ke dalam getah. Dan okey, bakteria ini tadi dia menghasilkan apa? Ni bakteria cikgu labelkan dia sebagai bakteria. Okey. So bakteria ini tadi dia akan menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan cas positif. Dia sendiri akan menghasilkan cas positif. Cikgu dah ceritakan ke atas. So cas positif tadi dia akan meneutralkan, dia akan meneutralkan. Bila terhasil cas positif, dia akan meneutralkan semua cas negatif yang ada pada membran. Okey, jadi macam mana kita nak halang dia? Okey, so cara nak halang dia ialah kita masukkan apa? Kita masukkan ke dalamnya ni, kita masukkan alkali. Okey. Seperti yang kamu tahu, alkali dia bawa cas negatif. OH dia akan bawa cas negatif. Okey, so ada banyaklah OH kat sini kan? Dia akan bawa cas negatif. Jadi, sorry, salah lukis. Okey, OH dia akan bawa cas negatif. Okey, jadi, apa fungsi OH ni? Ni ialah alkali.
OH ni ialah alkali. Okay. So, apa fungsi OH kat sini? Okay, OH ini tadi dia akan pergi cari cas positif yang dihasilkan oleh bakteria. Okay, so kan dah ada banyak kan bakteria. Ada banyak bakteria. Cikgu lukiskan banyak-banyak bakteria. Kat sini. Ni yang plus ni bakterianya lah. Okay. So, ada banyak bakteria. Jadi, bakteria-bakteria ini nanti akan dineutralkan oleh siapa? Dia akan dineutralkan oleh OH yang dibawa oleh alkali tadi. Jadi, maknanya bakteria ini dia tak akan kacau. Dia tak akan kacau cas negatif yang ada pada membran. Jadi, bila semua bakteria ion positif daripada bakteria dineutralkan oleh OH daripada alkali, maka membran ini dia akan kekal bercas negatif dan dia akan sentiasa berlaku tolak menolak. Bila sentiasa berlaku tolak menolak, maka membran dia takkan pecah. Bila membran tak pecah, polimer tidak akan bergabung, dan bila polimer tak bergabung, so penggumpalan tidak akan berlaku. Okey, so jelas Itu macam mana alkali tadi berjaya menghalang daripada latex daripada menggumpal. So itu cerita dia. Okey, cikgu teruskan lagi. Alright, ini ialah ciri-ciri getah asli dan kegunaannya. Sebenarnya kamu boleh baca sendiri ciri-cirinya. Okey, cuma cikgu cerita sikit-sikit lah. Okey, supaya masa tak terlalu panjang. Okey, sifat yang pertama. Okey, ciri getah asli yang pertama. Sifat yang pertama ialah dia punya kekenyalan. Okey, apa itu kekenyalan? Kekenyalan ni ialah apa? Kebolehan, cikgu bayangkan cikgu nak cerita macam itulah. Kebolehan sesuatu kembali kepada bentuk asalnya. Okey. Apa tu? Okey, contoh. Cikgu bagi contoh. Okey, cikgu ada satu getah. Okey, getah ni getah gelang getah tu. Okey, kemudian cikgu regangkan dia, cikgu tarik dia. Cikgu tarik, maka kalau cikgu tarik dengan tangan cikgu yang kuat ni, dia akan menjadi panjang kan? Okey, cikgu tarik dia. So, cikgu tarik getah ni, dia akan menjadi memanjang kan? Okey. Dan kalau sekiranya, cikgu lepaskan dia dan dia kembali kepada saiz asal. Kita nampak bawah tu dia kembali, cikgu lepaskan getah tadi. So, saya lepaskan getah. Kalau sekiranya dia boleh kembali kepada saiz asalnya, maka itu yang kita katakan dia adalah kenyal. Dia adalah sesuatu yang kenyal. Okey, contohnya macam kat sini. Dia bagi contoh tiub getah, sarung tangan getah, getah pengikat dan tapak kasut. Maknanya macam sarung tangan getah tu kan, kamu pakai kat tangan, dia meregang sikit kan, dia akan jadi kembang sikit. Dan kalau kamu keluarkan, dia balik semula kepada bentuk asalnya, maka itu kita katakan dia sebagai kenyal. Tapi kalau kamu dah tarik, lepaskan, masih lagi membesar. Dia masih lagi saiznya masih besar macam sebelum dia tak kembali kepada bentuk asalnya, maka itu kita kata dia sebagai tidak kenyal ataupun dia kurang kenyal. So itu maksud kekenyalan. Okey, seterusnya. Ni kat sini pun dia dah terangkan kat bawah ni. Dia kata getah asli adalah kenyal, akan kembali kepada bentuk asal apabila daya regangan dilepaskan. Okey. Okey, so apabila getah diregang secara berlebihan, molekul getah tidak kembali kepada kedudukan asal dan dia telah hilang sifat kekenyalannya. So itu ialah kenyal. Seterusnya, ketahanan terhadap pengoksidaan. Okey, saya rasa ni mudah saja. Polimer getah asli
polimer getah asli teroksida dengan mudah. Dia teroksida dengan mudah kerana kehadiran ikatan ganda 2. Polimer getah asli teroksida dengan mudah kerana kehadiran ikatan ganda 2. Dalam polimer tu ada ikatan ganda 2. Seperti yang kita tahu, dia ni ikatan ganda 2 ni dia boleh dipecahkan, dia akan dimasukkan dengan atom-atom yang lain. So dia adalah mudah teroksida. Sebab ikatan ganda 2 ni, cikgu bagi contoh apa-apa je lah. Sebelum ni kita dah belajar ganda 2 kan. Ganda 2 biasanya dia akan ada 2 lagi kat sini. Jadi bila satu ini dipecahkan, so dia akan boleh jadi lagi, dia akan boleh teroksida, ataupun dia boleh masuk lagi dengan atom-atom lain untuk mencukupkan dia punya bilangan ikatan. So kita kata dia teroksida dengan mudah sebab kehadiran ikatan ganda 2. Yang ni kamu dah faham. Maksudnya masa tu kita dah belajar dalam bab alkena. Alkena kita dah belajar dalam bab lemak tepu, lemak tak tepu. Ganda 2 ni dia boleh lagi dimasukkan dengan atom-atom yang lain. Saya teruskan lagi. Cikgu Rashid ni masa berjalan. Kesan haba. Apa yang terjadi, dia akan jadi lembut dan melekit. So dia bila disejukkan dia akan jadi keras dan rapuh. Itu sifat dia. Cikgu tak payah ulas panjang. Kesan pelarut, getah asli larut dalam larutan organik, beralkali dan juga berasid. Itu dia punya ni. So baca sendiri, yang tu mudah saja. Seterusnya, sebab apa cikgu kejar? Sebab cikgu nak cerita pasal getah tervulkan pula. Harapnya kita sempatlah habiskan untuk hari ini. Sempat habiskan untuk topik ni. Cikgu tak nak extend lagi. Sebab minggu depan lepas ni kita nak masuk lagi topik yang lain. Dah berapa minit ya? Macam rasanya macam banyak banyak. Tak banyak sangat. So cikgu habiskanlah. Bagaimana meningkatkan sifat-sifat getah asli? So seterusnya kita lihat macam mana kita nak meningkatkan sifat getah asli. Ada satu proses, namanya ialah proses pemvulkanan. Dan getah asli akan boleh jadi lebih kuat dan lebih kenyal. Getah asli yang asal. Jadi kan kamu tengok kan, dia lembut. Bila dipanaskan dia akan melekit. So dia kurang kuat. Kurang kuat dan dia kenyal saja. So kita nak jadikan getah ni lebih kenyal, prosesnya ialah dengan melakukan proses pemvulkanan. Macam mana proses pemvulkanan ni dilakukan? Ada satu atom namanya sulfur. Sulfur ni dipanaskan dengan getah asli. Ataupun itu cara yang pertama. Cara yang pertama, kita rendamkan jalur getah di dalam larutan sulfur monoklorida dalam metil benzena untuk beberapa jam dan kemudian dikeringkan. Maka nanti getah asli itu akan jadi getah tervulkan. Apa tu getah tervulkan? Seperti yang kamu tengok dalam gambar di sini. Dalam gambar di sini. Gambar di sini kamu nampak getah ni. Ataupun ni mungkin kamu tak nampak sangat. Jadi cikgu lukiskan yang lain. Dia macam getah ni kalau kita susun, dia akan jadi macam ni. Jadi satu. Dia jadi satu-satu. Tak cukup besar. Cikgu lukis besar sikit. Dia sebenarnya kalau kita susun elok-elok, dia akan jadi macam ni lah. Dia macam rambut, sehelai demi sehelai. Macam tu. Itu dia punya structure, dia punya polimernya. Jadi apabila kita masukkan sulfur, bila kita masukkan sulfur ke dalam polimer getah asli ni, apa yang berlaku ialah sebenarnya kita telah mewujudkan satu rangkaian. Kita telah wujudkan apa? Satu rangkaian. Rangkaian apa? Kita telah membentuk rangkaian macam yang dalam teks kamu tu disebut apa?
Dia sebut rangkaian silang sulfur. Tadi kan sulfur asalnya, alamak, patutnya cikgu tak payah, jangan usik yang ni Okey, cikgu ulang, tukarlah. Oops. Cikgu patutnya jangan usik yang ni tadi. Okey. Asalnya dia dalam bentuk macam ni. Okey. Bila berlaku proses pemvulkanan, apa yang berlaku ialah dalam rangkaian ini sulfur akan masuk dalam apa? Dalam polimer getah yang asal tadi. Jadi macam ni. Ini kamu bayangkan macam ni lah. Ini ialah getah asli, yang ini ialah getah yang tervulkan. Di mana dekat situ kamu nampak getah tervulkan ini dia telah membentuk rangkai silang. Itu yang menyebabkan kalau kamu tengok getah ni selai-selai, dia sebenarnya lebih mudah untuk menggelongso, kan? Dia lebih mudah untuk menggelongso. Itu sebab kenapa dia lembut. Jadi bila kita masukkan sulfur di dalam rangkaian, di dalam polimer getah ni, dia akan menyebabkan polimer ini dia kurang menggelongso. Mengurangkan kebolehan dia untuk menggelongso. Jadi sebab itulah kenapa getah ini dia menjadi lebih kuat dan juga lebih kenyal. Dan apabila diregangkan, molekul getah kembali kepada kedudukan asal. Okey, sebenarnya yang bawah dengan yang atas lebih kurang, tapi mungkin cikgu lukiskan untuk kamu nampak dengan lebih jelas. So faham apa tu getah tervulkan? Getah tervulkan ni tujuannya untuk menguatkan ataupun membuat supaya getah asli jadi lebih kenyal. Nak supaya getah asli ni jadi lebih kenyal. Macam mana caranya? Masukkan atom sulfur di antara polimer getah. Okey, so polimer getah ni akan sukar untuk menggelongso. Dia menjadi lebih kuat dan kenyal. Okey, so itu dia punya sifat dia. Okey, sekarang bandingkan ciri getah asli dengan getah tervulkan. Okey, daripada segi kekenyalan dia. Okey, cikgu laju saja, cikgu nak habiskan cepat. Daripada segi kekenyalannya, getah asli dia kurang kenyal, getah tervulkan lebih kenyal. Kenapa? Sebab getah asli boleh menggelongso dengan mudah, tetapi rangkai silang sulfur dia menghalang daripada dia menggelongso. Itu daripada segi kekenyalan. Yang kedua, kekuatan dan kekerasan, lebih lemah, lebih lembut, dan apabila diregangkan dia melebihi had kekenyalan, rantai polimer akan putus. Bagi getah tervulkan lebih kuat, lebih keras kerana berlakunya rangkai silang sulfur di antara polimer. Okey, saya rasa kamu boleh baca sendiri. Cuma cikgu terangkan sikit lah. Okey, yang seterusnya, ketahanan terhadap haba. Tidak tahan haba, melebur dengan mudah. Getah tervulkan tahan kepada haba sebab ada rangkai silang sulfur dan menjadikannya susah untuk melebur. Dia boleh melebur tapi dia lebih susah untuk melebur. Dan ketahanan terhadap pengoksidaan, teroksida dengan mudah kerana ada ikatan ganda 2. Dan yang ini dia tidak teroksida oleh oksigen dengan mudah kerana ikatan ganda 2-nya telah berkurang. So itu ialah berkaitan dengan cerita tentang getah tervulkan. Okey. Dia kata disebabkan oleh sifat yang telah ditambah baik, getah tervulkan sesuai dibuat sebagai tayar dan juga bahagian-bahagian dalam industri automotif. So bayangkan kalau getah tayar tu daripada getah asli saja, lalu ke atas jalan raya yang panas tu, maka getah tadi akan melebur, kan? Jadi sebab tu kenapa kita kena hasilkan getah yang lebih kuat dan juga tahan kepada haba. So kita dah habis. Okey, kita dah habis dengan bab 2 iaitu sebatian karbon. Okey, untuk pelajaran yang seterusnya cikgu akan masuk bab yang keempat iaitu tentang termokimia. Okey, so cikgu harap semua boleh siapkan tugasan
Okey, cikgu akan minta dengan kawan-kawan kamu yang ada berhubung dengan cikgu supaya dapat buatkan satu list. Diharap semua pelajar cikgu yang baik-baik ni boleh siapkan buku kerja kamu mesti habis. Bab 2 ni mesti dah selesai. Okey, kalau ada masalah boleh PM cikgu, beritahu apa masalah dia. Okey, cikgu akan cuba bantu. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kepada semua. Selamat belajar. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye.